Okey, kita akan masuk topik termokimia. Okey, dia adalah tajuk bab 3 dalam tingkatan 5. Okey, jadi kita dalam tindak balas kimia ini, kita boleh bahagikan dia kepada dua, iaitu tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Okey, jadi eksotermik, okey, dia bebaskan haba. Haba keluar daripada dirinya. Okey, kalau endotermik, okey, haba masuk ataupun haba diserap. Okey, ataupun dia enter, dia masuk ke dalam dirinya. Okey, untuk exo dan endo ni, okay, dia ada perbandingan. Okey, kalau exo dia bebaskan haba. Lepas tu bila haba dibebaskan, suhu persekitaran akan meningkat. Lepas tu bekas akan menjadi panas. Kita akan pegang kita punya bekas cawan kita tu akan rasa panas. Okay, sebagai contoh, respirasi, pengoksidaan logam, penetralan, pembakaran, penghasilan amonia, tindak balas melarutkan NaOH dalam air, okay, adalah contoh tindak balas eksotermik. Okay, endotermik pula dia adalah sebaliknya. Okay, kalau tadi exit bebas, kalau endo dia serap. Lepas tu kalau bagian exit haba meningkat, dia habanya akan menurun. Okey, bekas menjadi panas. Untuk endotermik, bekas menjadi sejuk. Okey, contoh-contohnya fotosintesis, penguraian, lepas tu melarutkan garam amonia dalam air. Okey, daripada gambar raja ni, apa yang kita boleh terangkan dia adalah, okey, haba itu keluar dari sistem ke persekitaran. Siapa itu sistem? Benda hijau ni. Benda hijau ni adalah sistem. Persekitaran tu siapa? Adalah air. Okey, sistem dia keluar daripada sistem ke persekitaran. Okey, benda ini adalah sistem dan air tu adalah dia punya persekitaran. Jadi apa yang berlaku? Okey, asalnya suhunya biasalah normal, okey, sejuk. Lepas tu bila suhu akhirnya, bila sudah haba keluar daripada sistem tu, air tu akan terasa panas. Jadi apa yang berlaku? Pemerhatian adalah bacaan termometer meningkat. Okey, untuk gambar raja yang ini pula, okey, kita nampak apa anak panah tu masuk. Apa yang masuk tu adalah haba. Okey, haba masuk ke dalam sistem. Sebab apa? Dia diserap daripada persekitaran. Jadi haba masuk dari persekitaran ke sistem. Okey, air tu adalah persekitarannya. Bahan hijau tu adalah dia punya sistem. Jadi asalnya air tu rasa panas. Bila sudah diserap, bahan tu yang rasa panas tapi air tu rasa sejuk. Okey, jadi kita fokus ke persekitaran. Persekitarannya maksudnya air tu akan berasa sejuk, jadi bacaan termometer adalah menurun. Okey, kita buat aktiviti kendiri di rumah. Okey, buat sendiri. Okay, apa perlu kamu buat? Pertama, kamu letakkan hand sanitizer pada tapak tangan. Apa yang akan kamu rasakan? Okey, adakah ia endotermik atau eksotermik? Okey, yang kedua, okey, kamu basahkan tangan kamu dan letakkan sesudu serbuk sabun. Okey, serbuk di tangan kamu. Apa yang kamu rasa? Okey, kita masuk kepada haba tindak balas. Okey, dia punya simbolnya adalah delta H. Haba tindak balas ialah perubahan haba apabila 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas terbentuk. Okey, maksudnya kita boleh ukur dia punya perubahan bahagian bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas. Okey, jadi dia punya rumusnya adalah delta H sama dengan, okey, haba bagi hasil tindak balas tolak dengan haba bagi bahan tindak balas. Okey, jadi haba tindak balas.
Okey, dia ada dua, sama ada dia diserap. Okey, bila dia diserap, delta H-nya akan jadi positif. Okey, bila delta H-nya positif, dia adalah endotermik. Okey, seterusnya bila haba tindak balas, okey, haba dibebaskan, nilainya akan jadi negatif. Okey, bila delta H-nya negatif, dia adalah eksotermik. Okey, kita pergi kepada gambar raja aras tenaga. Jadi 3.1 eksotermik, 3.2 endotermik. Okey, jadi gambar raja aras tenaga menunjukkan perbezaan kandungan tenaga antara bahan tindak balas dengan hasil tindak balas. Okey, jadi kita nampak untuk eksotermik. Okey, apa yang berlaku di eksotermik kita nampak di situ. Okey, untuk bahannya adalah sentiasa di depan. Jadi bahannya ini tenaganya lebih tinggi berbanding tenaga bagi hasil tindak balas, dia rendah. Okey, ini hasil di atas. Hasil di bawah, bahan di atas. Okey, untuk gambar raja aras tenaga endotermik. Okey, sama juga bahan adalah di depan. Kita nampak bahannya tenaganya rendah. Okey, hasilnya di belakang tenaganya tinggi. Kenapa dia tinggi? Sebab dia serap haba. Okey, untuk eksotermik kenapa dia rendah? Sebab dia bebaskan haba. Jadi bila dia sudah buang habanya, mestilah dia sendiri akan rasa tenaganya sejuk, tenaganya hilang. Okey, jadi untuk tips ini, untuk melukis gambar raja aras tenaga ialah tipsnya topi. Okey, topi depan, topi belakang. Jadi kita buat garisan di tengah-tengah. Okey, lepas lukis topi ni, kita buat garisan di tengah-tengah. Okey, jadi di depan adalah endotermik. Okey, lepas tu di belakang adalah eksotermik. Bila kamu endkan relationship kamu dengan boyfriend kamu, dia akan automatik menjadi ex kamu. Okey, ingat itu siap. Okey, di depan adalah endotermik, di belakang adalah eksotermik. Okey, jadi bila kamu melukis untuk eksotermik dengan endotermik, ingat ini topi depan, topi belakang. Okey. Jadi untuk kita melukis, okey, gambar raja aras tenaga ini adalah antara soalan yang sering disoal. Jadi kita akan melukis dulu anak panah ke atas dan kita akan labelkan dia sebagai tenaga. Okey, lepas tu kita akan lukis dua aras tenaga. Itulah bahan dengan dia punya hasil. Okey, kalau endotermik bahannya rendah, hasilnya tinggi. Kalau eksotermik hasilnya tinggi, bahannya rendah. Okey, lepas tu kita akan lukis anak panah. Okey, anak panah. Kalau untuk endotermik, ini anak panahnya, tangganya menaik, jadi anak panahnya menaik. Kalau eksotermik, anak panahnya menurun. Okey, lepas siap tu kita akan tulis delta H beserta unitnya, sama ada negatif ataupun positif dan nilainya. Okey. Kita tengok macam mana cara kita melukis. Okey, kita padam dulu. Okey. Jadi mari kita melukis. Okey, dari cakap tadi, lukis anak panah ke atas dan labelkan tenaga. Okey, lepas tu lukis dua aras tenaga. Kita sudah lukis. Okey, dan letak anak panah. Kita pun sudah letak anak panah. Okey, jadi ini adalah gambar raja aras tenaga untuk endotermik. Okey, ini dia punya basic lukisan. Okey, lepas kita lukis, kita letaklah maklumat penting. Okey, di depan adalah bahan tindak balas, di belakang adalah hasil tindak balas. Okey, dan selepas itu kita kena letakkan delta H-nya. Oleh kerana dia endotermik, delta H-nya mesti positif. Okey, walaupun dia positif, kita wajib lukis. Jangan kamu hilangkan positifnya. Okey, positif itu wajib tulis. Okey, itu adalah gambar raja aras tenaga endotermik
kita lukis eksotermik pula macam tadi, mulakan dengan anak panah ke atas dan labelkan tenaga. Okey, lepas tu buat dua aras. Okey, kalau tadi endotermik menaik, eksotermik menurun. Okey, maksudnya bahannya tinggi, okey, hasilnya rendah. Dan jangan lupa letak anak panah ke bawah. Okey, tulislah persamaan kimia untuk bahan tindak balas dan persamaan kimia untuk hasil tindak balas, dan last sekali tulis delta H-nya, nilainya akan menjadi negatif berapa-berapa kilojoule per mol. Okey, ini adalah perkara-perkara yang perlu ada, wajib ada semasa kamu melukis gambar raja aras tenaga.